Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita bertemu lagi. Dalam sesi ini saya ingin suka untuk mengulas satu perkara yang selalu menjadi persoalan, selalu menjadi satu yang dianggap sebagai tabu dalam masyarakat. Saya ingat ini bukan masyarakat Melayu sahaja, tetapi dalam banyak masyarakat bangsa-bangsa yang lain, iaitu mengkritik diri sendiri ataupun yang selalu saya katakan sebagai self-criticism untuk mengkritik diri kita sendiri dan menyalahkan orang lain dan pihak lain adalah sangat mudah. Dan apabila kita gagal, kita keterbelakang, kita salahkan pihak lain ataupun bangsa lain, itu benda yang mudah dan dapat menyelamatkan air muka dan juga maruah kita sendiri. Tapi apa yang perlu kita tahu, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang menonton ini, ia tidak akan memberikan apa-apa nilai tambah kepada diri kita. Tak akan menambah apa-apa kebaikan buat diri kita. Kerana akhirnya yang akan memperkukuhkan diri kita, bangsa kita adalah kita sendiri. Bukan dengan menyalahkan pihak yang lain, yang kedua, ketiga dan seterusnya. Dan saya tahu ada ramai yang kadang-kala mengangkat satu wacana, khususnya apabila disebutkan antara pimpinan Parti Pejuang itu sendiri, iaitu pengurusinya yang berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad pernah mengeluarkan, mengkritik, menegur tentang sifat malasnya orang Melayu itu. Politically, kenyataan ini adalah sangat suicidal, membunuh diri, kerana ia mendapat ruang kepada musuh beliau untuk sentiasa mengulangi perkara-perkara yang berkaitan dengan bangsa ini. Dia sangat sensitif. Oh, yang inilah yang duk kritik orang Melayu, yang katakan orang Melayu malas. Saya berada dalam bidang akademik. Ramai mungkin yang menonton dalam bidang perusahaan, perniagaan yang lain-lain. Saya kira apabila mana-mana bangsa menjadi majoriti, bangsa itu akan ada kecenderungan untuk rasa selamat dan selesa, comfort zone dia itu. Kalau kita pergi ke negara barat, orang putih, katakan di UK, di US, kita akan nampak bagaimana orang putih itu malas kerana dia majoriti dan dianggap sebagai tunjang, tonggak kepada negara mereka itu sendiri. Jadi mereka patut untuk claim apa yang menjadi hak milik kepada negara itu sebahagian daripada dia. Maka di Malaysia ini, saya kira dalam perangkaan Jabatan Perangkaan Malaysia meletakkan bahawa Melayu Bumiputera itu telah pun mencapai 70%, bertambah daripada 68%, 69% kepada 70%, tidak silap saya, berkaitan dengan tahap kependudukan rakyat di dalam negara Malaysia. Maka sebagai satu bangsa yang perlu untuk kuat dan kukuh, dan kita lihat bagaimana rizab tanah Melayu makin hilang, pembelian di kawasan-kawasan bandar tanah itu berlaku bank land. Kalau lihat kepada pemilikan itu, ia juga sangat rendah kepada orang Melayu dan juga orang Bumiputera. Kalau dikatakan pemilikan 20% itu equity itu kepada Bumiputera, itu juga adalah melalui agensi-agensi kerajaan yang dimiliki oleh kerajaan. Itu tidak boleh dikira sebagai kekayaan orang Melayu atau kekayaan bangsa Melayu. Maka saya bukan nak bincangkan isu tersebut. Isu yang saya cuba untuk bawa dan ingin berikan kesedaran kepada anak bangsa saya, orang beragama Islam khususnya, kerana Melayu itu sangat signifikan, sinonim dengan bangsa Melayu, dan bangsa Melayu itu sangat sinonim dengan orang Islam. Maka kita jangan dengan begitu mudah terasa ataupun hidup dalam romantisasi. Orang Melayu ini dahulu kuat, orang Melayu ini dahulu menjadi pengembara. Betul, kita tak boleh nak nafikan sejarah itu. Tetapi sejarah adalah perkara yang telah lepas. Ia tidak akan memberikan apa-apa manfaat kepada kita sekiranya kita tidak mengulangi atau memperkukuhkan diri kita sendiri. Maka jadikan kritikan yang terhadap bangsa kita ini perkara yang biasa. Bukan maksudnya untuk maki hamun, cela ataupun menggunakan bahasa makian terhadap bangsa kita. Tak, itu dilarang oleh bangsa Melayu dan dilarang oleh agama Islam. Namun, apa yang penting untuk kita tahu adalah bangsa ini perlu selalu melihat kembali apa yang kelemahan pada diri kita untuk diperbaiki. Baik, adakah dalam sejarah Melayu, budayawan Melayu, sastrawan Melayu, orang yang tak boleh dinafikan kemelayuannya, tidak pernah mengkritik bangsa Melayu? Ada. Saya akan buktikan. Sekurang-kurangnya 2 tokoh generasi saya, apatah generasi yang lebih tua daripada saya,
ataupun bawah sedikit daripada saya akan mengenali dua nama penting yang saya bawa pada waktu ini, iaitu dua buku mereka. Satu ni buku yang asli, ada lagi buku yang dicetak semula. Yang pertama adalah buku yang ditulis oleh Pendeta Zakbar, Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri, oleh Pendeta Zakbar. Ada orang nak kata Pendeta Zakbar bukan nilai Melayunya. Kalau tidak kerana usaha beliau, maka kita tidak mampu untuk menulis, mencoretkan bahasa Melayu itu dengan tata bahasanya dengan baik. Buku ini saya dapati daripada makcik saya yang menerima buku ini pada tahun 1984. Ianya dicetak 1984 juga, namun kata pengantarnya ditulis pada tahun 1981 4 Oktober oleh Datuk Haji Hassan Ahmad, Ketua Pengarah DBP ketika itu. Baik, ini buku yang pertama. Buku yang kedua adalah himpunan puisi pilihan Usman Awang, Sastrawan Negara. Anda akan lihat bagaimana kedua buku ini sangat-sangat penting dalam mengkritik nilai bangsa Melayu itu sendiri. Baik, saya suka kepada buku ini. Siapa yang boleh dapatkan, boleh baca bagaimana buku ini mengkritik bangsa Melayu itu sendiri dari sudut bangsa dan daripada sudut agama. Keras ataupun tidak, saya bacakan sedikit mukaddimah pengenalan oleh Hamdan Hassan. Baik, saya katakan bahawa buku ini diharamkan pada satu masa, tapi dicetak semula setelah kematian Pendeta Zakbar. Baik, saya bacakan ini pada muka surat pengenalan. Muka surat pengenalan ini adalah yang ke 8. Baik. Dalam muka surat ini dikatakan, risalah umbi kemajuan dan falsafah takdir ini merupakan jilid pertama, iaitu penggal ke-1 daripada beberapa risalah agama yang disusun oleh Allahyarham Zakbar bagi membahas masalah-masalah pokok dalam cara-cara memahami dan mengamalkan agama Islam yang maha suci yang menjadi pegangan hidup bagi orang Melayu. Pada halaman terakhir risalah ini, halaman 140, ada catatan yang menyebutkan bahawa risalah pertama atau di sini ke-1 ada sambungannya di penggal yang kedua, dan permulaan penggal atau risalah yang kedua ialah tentang ilmu Allah. Akan tetapi risalah yang disebut-sebut itu tidak pernah muncul di kalangan pembaca. Hal ini terjadi mungkin ada hubungannya dengan peristiwa risalah ke-1 yang telah menimbulkan kontroversi dan perbezaan pendapat di kalangan ulama'. Bagi tengok, terutama ulama'-ulama' di negeri Perak. Akibatnya Sultan Perak sendiri turun tangan dan mengharamkan buku risalah ke-1 tersebut. Kesan daripada pengharaman inilah agaknya, maka rencana penerbitan risalah kedua telah dibatalkan oleh penerbitnya, dan oleh kerana itu risalah kedua yang disebut-sebut itu tidak pernah sampai kepada pembaca sehingga akhir hayat penulisnya. Dalam buku ini, Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri. Baik, bagaimana ia dapat kemudian diterima oleh Dewan Bahasa dan dicetak? Syukur Alhamdulillah saya telah diberitahukan oleh Puan Zaharah Zakbar, salah seorang putrinya, bahawa risalah kedua yang disebut-sebutkan itu telah diperolehinya dari sebuah penerbit, mungkin Sinaran Brothers Pulau Pinang, dan akan diserahkan langsung kepada Tuan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Puan Zaharah betul-betul melaksanakan niatnya itu, dan sekarang pihak Dewan sedang berusaha supaya risalah kedua ini dapat diterbitkan dengan cara yang lebih utuh lagi. Lihat, buku ini mengkritik bangsa Melayu daripada tiang utama, antara tiang utama moden bangsa Melayu daripada sudut bahasa. Dan kata pengantar oleh Ketua Pengarah Dewan Bahasa ketika itu, Datuk Haji Hassan Ahmad, pada 4 Oktober 1981, kata pengantar dia dimulakan, kelemahan syakhsiyah adalah punca utama kelemahan sesuatu bangsa. Inilah kesimpulan yang telah dibuat oleh Allahyarham Pendeta Zakbar dalam buku ini. Menurut Zakbar, kemunduran orang Melayu disebabkan sebahagian besarnya kerana mereka tidak percaya pada kebolehan diri sendiri, lemah cita-cita, kurang hemah dan terlalu menggantungkan diri dan harapan kepada orang lain. Orang Melayu lebih cenderung meminta bantuan dan pertolongan orang lain. Pandangan pendeta ini memang agak berat diterima oleh orang Melayu, dan mungkin beliau menyedari keadaan itu. Maka sebab itulah buku ini tidak diajukan kepada mana-mana penerbit semasa hayat beliau. Setelah 8 tahun beliau meninggal dunia,
Karangan beliau ini baru dapat diketahui oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan disedari tentang pentingnya kepada bangsa Melayu hari ini. Ini 1981. 81 kritikan, pentingnya mengkritik bangsa. Mengkritik iaitu untuk melakukan kritikan yang membina, konstruktif. Bukan setiap kali dikritik, diberikan pandangan itu mesti negatif dan ingin menghancurkan. Dah. Kerana saya sendiri orang Melayu, Zakbar sendiri orang Melayu, dan ramai pimpinan-pimpinan Melayu itu adalah Melayu. Namun Melayu yang bukan hanya sekadar hidup dalam romantisasi. Yang perlu hidup dalam realiti, bukan fantasi. Maka, apa kata penutup pada ketua pengarah ketiga itu? Dewan Bahasa menganggap karangan ini satu khazanah yang berharga dan perlu dibaca oleh setiap orang Melayu. Bahasa dan gaya bahasanya dikekalkan seperti asalnya. Ini penting untuk kita memandang karya Allahyarham sebagai pengganti diri beliau dalam membangunkan bangsa. Ada beberapa poin-poin yang dibawa oleh Pendeta Zakbar di sini. Saya suka kepada bab yang kedua dalam risalah kedua, pada muka surat 14. Banyak kritikan. Tuan-tuan boleh baca. Saya ingat ada cetakan-cetakan baru. Bab kedua, kekurangan kita dalam sifat ini. Kaum kita pada keseluruhannya masih sangat kekurangan tentang sifat kuat berusaha, bekerja dan berbuat sendiri satu kewajipan dengan penuh percaya akan kebolehan sendiri. Bersamaan tentang hal-hal dunia dan hal-hal agama. Dua both, bidang agama, bidang keduniaan, ini masalah kita. Pada hampir-hampir semua perkara yang agak berat sedikit, kita masih suka berharap, bahkan berkehendak kewajipan itu dikerjakan atau ditolong buatkan oleh pihak yang berkuasa dan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita sendiri suka merasa dan mengaku diri kita lemah, tiada berdaya upaya berbuatnya atau menyempurnakannya. Baik, panjang. Dan pada sela yang kedua, dalam bab yang pertama daripada risalat kedua ini, dahulu telah ada disebutkan perikalah dan kecewa terjadi pada orang-orang dan bangsa yang tidak bergantung kepada dirinya sendiri atau tiada percaya akan kebolehan dirinya. Okay, yang ini pentingnya. Kedua dari isu bangsa dan agama. Mereka sentiasa berkendakkan pertolongan orang dan selalu tertadah-tadah mengharapkan kiranya ada orang-orang mahu menolongnya. Sekiranya kerajaan atau orang besar-besar mahu menolong, terlebih baik. Misalnya pada perkara dunia, jika hendak memasukkan anak ke sekolah rendah atau tinggi, maka sentiasalah mereka hendak mendapat free percuma tiada bayaran, atau mereka terharap-harap mendapat pertolongan kerajaan akan memberi scholarship beasiswa kepada anak itu. Jika tidak berbeasiswa, tiadalah upaya mereka membelanjainya kerana mereka miskin dan sentiasa mengaku miskin dan mengaku tidak tahu berusaha, tiada pandai berikhtiar mencari wang sendiri atau berjimat-jimat mengumpulkannya untuk membelanjai sendiri anak-anak itu ke sekolah. Sebab itu, tolonglah, kata Zakbar. Padahal orang-orang bangsa lain walaupun mereka sendiri tiada berpelajaran, tetapi dengan sehabis dayanya berkebun sayur, berjual kayu api, berjual air batu, mengkayuh basikal kereta, trishaw, berjimat belanja, berceking makan minum, dapat mereka menghantar anak-anak mereka ke sekolah dengan belanja mereka sendiri dan dengan membayar tiap-tiap perkara. Kerana walau di sekolah bangsa mereka sendiri pun, mereka tidak mendapat peri, semuanya seperti kita dengan anak-anak kita di sekolah Melayu. Maka dengan demikian ialah terutamanya oleh sebab mereka kuat bergantung kepada usaha dan ikhtiar mereka sendiri dan percaya kepada kebolehan dan keledar diri mereka sendiri serta malu meminta tolong. Kritikan terhadap bangsa Melayu. Bukanlah semua itu buruk. Bukanlah apa yang ada pada kita itu buruk. Tetapi bila kita buat peperiksaan, kita mencari mana ruang-ruang yang boleh kita beri markah dan mana yang salah. Bukan bermaksud kita mencari salah, tetapi untuk memastikan bahawa pelajar tersebut memahami apa yang dipersoalkan dalam soalan peperiksaan tersebut. Bagi bangsa Melayu, kita ada kelemahan yang akhirnya kita nampak bagaimana berpecahnya orang Melayu. Kerana apa? Kerana apa orang Melayu berpecah? Kerana kadang-kadang dalam politik sebagai contoh, hilang moral compass kita, kompas moral kita. Yang penyangak, yang pencuri, yang perasuah kita angkat. Auzubillah, dahsyat kita ni. Sebab itu saya ingin pergi kepada yang kedua. Oleh
sastrawan negara Usman Awang, ada dua puisi yang mengkritik orang Melayu, mengkritik tajam bangsa Melayu dan orang Melayu. Sehingga pada peringkat awal saya kira, dahsyat ni. Tapi tiada pula orang kita yang bermarah-marah ataupun yang ingin kata bahawa ini adalah satu penghinaan terhadap bangsa Melayu. Sedangkan ini adalah sastrawan. Takkan dia hina dan juga dia membenci bangsa Melayu? Sudah tentu tidak. Apa coretan Usman Awang terhadap orang Melayu? Salah satu puisi dia yang sedikit panjang tentang orang Melayu. Saya bacakan untuk membuktikan bahawa kita perlu ada ruang mengkritik diri kita sendiri, mengkoreksi diri kita sendiri. Boleh jadi puisi yang apa yang disebutkan oleh Pendeta Zakbar dalam bukunya dan juga yang ini tidak ada kena-mengena dengan anda ataupun dengan saya. Tetapi realitinya ia berlaku dalam sejumlah yang tidak sedikit di kalangan bangsa kita. Maka jangan begitu tisu, begitu halus kononnya sehingga tidak boleh untuk diberikan teguran, ruang untuk penambahbaikan. Apa kata Usman Awang? Saya bacakan puisi beliau. Panjang tapi menarik. Melayu itu maknanya bijaksana, nakalnya bersulam jenaka, budi bahasanya tidak terkira, kurang ajarnya tetap santun, jika menipu pun bersopan, berani jika bersalah, takut kerana benar, janji simpan di perut selalu pecah di mulut, biar mati adat, jangan mati anak. Melayu di tanah semenanjung luas maknanya. Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu, Banjar juga disebut Melayu, Minangkabau memang Melayu, keturunan Aceh adalah Melayu, Jakun dan Sakai asli Melayu, Arab dan Pakistani semua Melayu, diambil masuk Melayu, Mamak dan Malbari serap ke Melayu, malah mu'allaf bertakrif Melayu setelah disunat anunya itu. Ditulis di sini ya, saya bukan tambah. Dalam sejarahnya, Melayu itu pengembara lautan, melorongkan jalur sejarah zaman. Begitu luas daerah sempadan, sayangnya kini segala kehilangan. Kata Usman Awang. Melayu itu kaya falsafahnya, kias kata bidai pusaka, akar budi bersulamkan daya. Malangnya, Melayu itu kuat bersorak, terlalu gairah pesta temasya. Sedangkan kampung telah tergadai, sawah sejalur tinggal sejengkal, tanah sebidang mudah terjual. Meski telah memiliki telaga, tangan masih memegang tali, sedang orang, maksudnya orang lain, mencapai timba. Berbuahlah pisang 3 kali, Melayu itu masih bermimpi, walaupun sudah mengenal universiti, masih berdagang di rumah sendiri. Berkelahi cara Melayu, menikam dengan pantun, menyanggah dengan senyum, marahnya dengan diam, merendah bukan menyembah, meninggi bukan melonjak. Watak Melayu menolak permusuhan, tapi jika marah, tak nampak telinga. Musuh dicari ke lubang cacing, tak dapat tanduk, telinga dijinjing. Maruah dan agama dihina jangan. Hebat amuknya tak kenal lawan. Berdamai cara Melayu indah sekali, silaturahim hati yang murni, maaf diungkap senantiasa bersahut, tangan dihulur segera bersambut, luka pun tidak lagi berparut. Baiknya hati Melayu tak terbandingkan, segala yang ada sanggup diberikan. Dengar, ini kritikannya. Kalau nak kata tak boleh kritik langsung, pemuisi-pemuisi Melayu awal memberikan kritikan, sehingga tercipta sebuah kiasan. Dagang lalu nasi ditanakkan, suami pulang lapar tak makan, anak di pangkuan mati kebuluran. Bagaimanakah Melayu abad 21? Masihkah tunduk tersipu-sipu? Jangan takut melanggar pantang jika pantang menghalang kemajuan. Kata Usman Awang, jangan takut melanggar pantang jika pantang menghalang kemajuan. Jangan segan menentang larangan jika yakin kepada kebenaran.
Jangan malu mengucapkan keyakinan jika percaya kepada keadilan. Jadilah bangsa yang bijaksana, memegang tali, memegang timba, memiliki ekonomi, mencipta budaya, menjadi tuan di negara merdeka. Itu Usman Awang berpuisi yang patut untuk kita baca. Kenapa itu wujud? Datang daripada lensa dan akal seorang pemuisi. Yang bukan saja ini, banyak benda yang lain beliau kritik. Kritiknya dahsyat. Satu lagi, sebelum saya pergi pada kesimpulan, ini sedikit panjang, supaya kadang-kadang kita menulis, ramai yang tidak mahu membaca, malas membaca. Itu juga adalah antara sifat yang perlu untuk dibuang dalam bangsa kita, malas membaca. Kadang-kadang ada pelajar saya mai datang dan kata, apa pandangan sekian, solusinya. Saya kata, baca pada buku sekian. Dia kata, doktor, kalau saya baca, makan lama. Tapi kalau doktor berikan konklusinya, mungkin 5 minit, 10 minit selesai. Akhirnya saya yang selalu mengulanginya dan dia tidak pernah untuk mengakses kepada buku yang sepatutnya diakses. Begitulah bangsa kita. Jadi saya terpaksa untuk buat video supaya orang boleh untuk mengulanginya dan berkongsi. Dan akhir sekali berfikir, bangsa ini perlu selalu untuk dikritisi agar bangkit, agar sentiasa responsif terhadap apa yang berlaku di lingkungan dia, di sekelilingnya, tentang politik, ekonomi, agama, sosial dan sebagainya. Satu puisi yang menarik bagi yang mahu faham baca betul-betul. Saya akan baca dengan begitu jelas, insya-Allah. Berkayuh rindu di Selat Teberau. Tajuk dia, Berkayuh rindu di Selat Teberau. Kata Usman Awang, Tun Sri Lanang, Bendahara Tun Muhammad Johor Lama, bening pagi berkaca menuliskan namamu. 1000 permata menatahi kitab sejarah Melayu, mencanai akal, mencanai makna ilmu, ketajaman pena, pujangga Melayu. Maka diapungkanlah segala kisah, segala adat raja-raja seisi istana, bermula dari Demang Lebar Daun Bukit Seguntang, turun ke Palembang dan dari Palembang, berbahtera ke Bentan, bertakhta di Singapura. Alah Singapura oleh Jawa, diperbuatkan pula kerajaan Melaka. Alah Melaka oleh Bengali putih peringgi, berundur balik merajai Bentan. Maka dari Bentan itulah datang ke Johor. Tegaklah kedaulatan Melayu ternama Johor Riau Lingga. Tun Sri Lanang, himpunkanlah 10, himpunkanlah 20. Himpunkan 10, himpunkan 20. Bariskan 100 penulis Johor. Bahkan yang di Semenanjung ini, tiada terbandingkan segala bijaksana, tajam keris raja, tajam lagi pena pujangga. Yang ini, bagi nak faham lah. Saya ulas macam-macam pula kan. Kata dia, tajam keris raja, tajam lagi pena pujangga. Sastrawan, budayawan, Allah mengkritik, bukan sahaja menjaga bangsa dan juga bahasa, tetapi sosial dan juga maruah itu, yang maksum itu, yang tidak berlaku salah, yang tahu segalanya adalah Allah Azza wa Jal, dan juga wakilnya dihantar dengan kesempurnaan daripada sudut agama, iaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun bangsawan itu, ia tidak mungkin ada kesempurnaan. Yang salah perlu dikata salah, yang benar boleh disokong. Sebab itu ada dalam pepatah Melayu, raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah. Bagi Melayu, jangan hanya kerja sembah walaupun salah. Dari 1000 permata cerita sejarah Melayu, hamba pinjam sebutir kilau kiasan, kisah meminang Puteri Gunung Ledang. Tengok, kritikan dia terhadap kebodohan sebahagian bangsawan-bangsawan Melayu dahulu. Maka berpantunlah bunga Tanjung Biru, katanya. Dang nila memangku puan, berembang buah pedada. Adakah gila bagimu tuan burung terbang, dipipiskan lada? Kata yang empunya cerita, Tuan Puteri Gunung Ledang menuntut hantaran. Begini bunyinya, jikalau Raja Melaka hendakkan aku, perbuatkanlah aku jembatan emas 1, jambatan perak 1. Dari Melaka dah datang ke Gunung Ledang ini. Akan peminangannya hati nyamuk 7 dulang, hati kuman 7 dulang, air mata setempayan, air pidang muda setempayan.
darah anak raja yang bernama Raja Ahmad itu semangkuk. Begitulah ceritanya. Hamba kagum akan kebesaran sultan. Hamba kagum akan kebesaran sultan, menyanggupi semua permintaan kecuali yang lebih mengagumkan hamba lagi, menolak permintaan semangkuk darah puteranya sendiri. Tun Sri Lanang Bendahara Johor bijaksana, tuan hamba mengajar hamba makna kuasa raja, menjulangkan hati bermaharaja lela. Hari ini hamba mendengar sebuah lagu dinyanyikan oleh para biduan. Pantunnya, sayang Laksmana mati dibunuh, mati ditikam tombak menteri. Tuan Laksana minyak yang penuh ditatang tidak tumpah lagi. Anak Johor, ini penutup. Anak Johor, terjawabkah oleh kita kiasan hutang piutang apa yang ditanyakan oleh lekuk keris Laksmana Bentan, bermula dengan seulas nangka, berakhir dengan sembah derhaka. Dan dia menutup dengan tajam keris raja, tajam lagi pena pujangga. Itulah sastrawan, itulah budayawan Melayu yang tidak menyembah membuta, tetapi meletakkan segalanya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Melayu yang menonton video ini, berubahlah. Anda tidak terikat dengan perkumpulan, Anda tidak terikat dengan parti, Anda tidak terikat dengan apa sahaja organisasi. Anda membawa leluhur bangsa Melayu dan juga ajaran agama Islam, meletakkan segala kesempurnaan hanya kepada Tuhan, bukan menghamba diri kepada makhluk yang serba-serbi ada kesalahan. Bangun. Sebab itu anak-anak bangsa, anak-anak muda Melayu, jangan pernah untuk merasakan bahawa hilang harapan. No. Tidak. Anda perlu bergerak. Dan saya ingin menutup, kalau bangsa dan agama itu sangat hidupnya tidak boleh terpisah. Juz'un la yatajazza, kalau mungkin ingin dikatakan. Satu juzuk yang tidak terpecah-pecah. Kalau ingin bercakap daripada sudut agama, saya suka untuk membaca satu riwayat hadis, riwayat dalam Sahih Al-Imam Muslim. Perkataan ini bukan perkataan Nabi, tapi ada sebahagiannya adalah perkataan Nabi SAW, dan kemudian pandangan seterusnya diberikan oleh Amr bin Al-As. Satu hari Al-Mustawrid Al-Qurashi, sahabah, berada inda Amr bin Al-As. Dia duduk bersama dengan Amr bin Al-As, dia duduk. Kerana dia menyatakan, Al-Mustawrid kata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, taqumus sa'atu warumu aktharun nas, berlakunya kiamat dan waktu itu Rom aktharun nas. Kalau literalnya adalah kawasan yang mempunyai manusia yang teramai. Ada yang menyatakan jumlah yang ramai, ada yang menyatakan daripada segi kekuatannya. Faqala lahu Amr, absir ma taqul, mendengar perkataan tersebut, kerana Amr bin As terkenal dengan seorang diplomat, perwakilan negara yang sangat hebat, yang ada pengalaman yang panjang dan luas. Dia berkata, absir ma taqul, jaga-jaga kau tengok balik, betulkah apa yang kau kata tu? Jawab Al-Mustawrid, aqulu ma sami'tu min Rasulullah SAW, aku hanya berkata apa yang aku dengar daripada Nabi. Kemudian Amr bin As dia menjawab, la in qulta dhalik, sekiranya benar itulah yang kau dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tadi kuat, yang tadi dianggap sebagai ramai, ada kualiti itu, kata Amr bin Al-As, kenapa Nabi SAW gambarkan kualiti itu, mereka yang hebat, yang bagus, yang dianggap sebagai maju, inna fihim la khisalan arba'an, kerana mereka ni ada empat karakter. Ada empat karakter yang wujud dalam, ya, agama mereka berbeza, mereka dalam agama yang kufurkan Allah Azza wa Jal, tapi mereka ni ada nilai. Apatah lagi kita ni orang Islam patutnya ada nilai-nilai sebegini. Apa nilai tersebut? Inna fihim la khisalan arba'an. Pertama, innahum la ahlamun nas inda fitnah, mereka adalah orang yang paling lembut, yang paling baik tatkala berlakunya musibah, ujian, fitnah. Satu, orang yang paling lembut. Lembut ni di kalangan mereka, sesama mereka. Okey. Kedua, wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibah, mereka ni orang yang paling cepat
Selepas berlaku musibah ujian, paling cepat bangun daripada ujian tersebut. Kedua, paling lembut ketika berlaku musibah, paling cepat bangkit. Okey. Wa ausyakuhum karrah ba'da farrah. Dan mereka ni adalah orang yang paling cepat apabila mereka terpaksa berundur, mereka akan datang kembali. Mereka terpaksa berundur dalam peperangan ke, mereka akan datang kembali untuk bangun, lawan semula dan sebagainya. Tiga. Yang keempat, wa khairuhum limiskinin wa yatimin wa dha'ifin. Mereka lah orang yang paling baik menyantuni orang miskin, anak yatim dan orang lemah. Dan Amr bin As tutup dengan satu tambahan, wa khamisatun hasanatun jamilatun. Dan karakter mereka yang kelima yang paling baik, yang paling cantik adalah wa amna'uhum min zulmil muluk. Mereka adalah orang yang paling menegah, menghalang, melawan kezaliman raja-raja dan pemerintah. Kita patut cermin balik. Kalau ini yang dianggap oleh Amr bin As berdasarkan hadis yang dibacakan oleh Al-Mustawrid Al-Qurashi, kita mungkin orang yang baik. Kadang-kadang yang lambatlah juga kita kan, tak boleh nak nafikan. Tapi adakah kita ini apabila berhadapan dengan pemerintah, berhadapan dengan raja-raja, kalau yang salah itu kita kata salah, yang betul itu kita sokong? Adakah semuanya kita sokong secara membuta tuli? Sekiranya tidak, kita tak akan pergi jauh. Berdasarkan perkataan Amr bin As, seorang sahabi. Maka lihat, nak bagus, nak jadi baik, nak ada kehebatan seperti Eropah itu, bangsa Rom itu, anda perlu dan kita perlu, kita perlu untuk ada semua ini. Dan tidak tunduk hanya melainkan Allah dan arahan Rasulullah SAW. Siapa pun yang berada di hadapan kita, kalau baik kita sokong dan dukung, kalau salah, termasuklah bangsawan-bangsawan Melayu, kita perlu bersuara. Bukan maki hamun, bukan mencela, bukan mencaci, menggunakan bahasa kesat. Salah kata, ini salah, ini tidak betul. Bukan kita duk pusing, sehinggalah perkara yang salah itu kononnya dibalut dengan kebenaran, dengan alasan. Dah. Ingat, akhirat nanti, apabila kita mengikut seperti mana Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, kita mengikut kubara'ana wa sadatana, kata Quran. Allah Ta'ala katakan, di akhirat nanti, pengikut-pengikut kepada orang-orang politik dan orang-orang agama itu akan ditimpakan azab disebabkan mengikut membuta tuli pemimpin mereka. Dan kemudian mereka memohon daripada Allah Ta'ala untuk menghukum mereka dhi'faini minal adab, double. Kami kena sekali, mereka kena dua kali. Sebab mereka lah yang bawa itu. Kita mohon kita bangsa yang bukan hanya membuta tuli sehingga masuk ke dalam neraka pun disebabkan kebodohan kita membuta tuli mengikut kepimpinan. Bangsa Melayu perlu berubah. Nak pergi jauh, nak kita bersaing dengan baik, dengan positif dengan bangsa lain, itu caranya. Kerana itu akan merubah semua cara pandang kita dalam agama, politik, ekonomi, sosial dan yang lain-lain. Semoga bangsa ini dapat bangkit dan ada maruahnya sendiri, berintegriti, melawan yang salah, melawan perasuah, melawan penyangak. Kerana itulah sifat sebenar bangsa Melayu. Wallahu a'lam. Semoga Allah rahmati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.